Jika ada mesti. Ada mesti pasti. Sesungguhnya dia dibagi sama. Aku macam mana dia aku punya point. Islam adalah Islam. Walaupun apa nama, kalau kita nak ikut macam dia, macam ikut proses dia, kita mungkin lebih baik kita ikut buku, kita ikut masa juga. Mungkin kita perlu ada 3 tahun. Maksud dia macam kalau betul kita nak ikut macam tu, kita kena ikut fix tetap. Bukan setakat kenapa kita ambil sekadar konsep Exodus atau migrasi hijrah saja. Kita ambil semua, mungkin kita kena buat war. Untuk aku faham Islam, walaupun faham Islam sebagai ajaran etika, bukan untuk paksakan kepada orang lain, dan benda ni ada bukti dia bahawa kalau zaman dulu apa nama bila Abu Dhar bila lawan Uthman, dia kritik Uthman, dia tidak menggunakan pendekatan seperti okey, dah Uthman macam ni korup, aku kena berhijrah dan lawan. Tak. Untuk pandangan aku taklah. Kemudian pada fasa Khawarij pun, pada fasa Syiah ke Mu'tazilah ke, perlawanan dia orang dalam sistem tapi melawan sistem dan akhirnya berjaya. Akhirnya jatuh juga Umayyah dan dia orang naik tapi naik Abbasiyah lah. Tapi perlawanan tetap diteruskan. Dalam bahasa lain tak mesti kita nak lawan. Maksudnya kena ikut satu sistem yang okey, dia berhijrah dalam sistem kita buat. Tapi maksud aku mungkin aku cuba nak mendekatkan pandangan lah, tak nak jauh sangat. Maksudnya macam mungkin kita lawan sistem, tapi tak mesti kita kena keluar dari, sebab kalau kita keluar dari sistem pun kita pergi, mungkin kita buat macam ada pada perang kalau pada perjanjian Hudaybiyah lah, kalau kau ingat lah apa nama perjanjian Hudaybiyah, kemudian siapa yang nak kembali ke Mekah, dipulangkan ke Mekah, siapa yang nak ni pergi ke Madinah. Betul ada cerita tu? Baik. Kemudian ada seorang hamba Allah nama dia Abu apa saya ingat, dia duduk di satu tempat, kemudian dia merompak kafilah-kafilah yang dagang di situ. Tak ingat apa. Bukan cerita dia macam apa yang hamba Allah ni buat, dia buat seperti mana yang di Filipina buat, di Abu Sayyaf buat. Duduk di satu tempat, kemudian dia telah keluar daripada satu sistem. Okey, katalah ramai-ramai ini daripada dengar semangat di tenaga. Kemudian kita keluar, kita pergi ke satu tempat, kita duduk di Thailand, isu kiri, kita duduk tu. Setiap kafilah yang datang, kita akan rompak, kita akan jadi satu klan yang besar. Kita boleh buat, tapi percayalah itu akan dihapuskan sekejap lagi. Dalam bahasa lain, kita nak keluar dari sistem. Kalau bagi aku, kalau logik kita buat, tak logik, baiklah lawan. Walaupun dalam sistem, tapi keluar pemikiran kamu daripada sistem. Itu pandangan aku. Maksudnya sebab agak susah dalam zaman moden yang serba canggih ni, yang mana kau duduk di mana pun, semua gadget pun boleh tahu kau di mana. Jadi cara nak pergi tempat dan duduk di situ untuk melakukan serangan, ataupun tak mestilah guna serangan secara militer, mungkin serangan apa pemikiran ke apa, tapi berbahayalah. Lebih baik dalam keadaan yang berselera, tapi dalam sistem dan apa nama perlawanan tak semestinya dengan senjata dan sebagainya. Mungkin seperti mana Karma yang menyusun satu buku yang menghasilkan pada selepas kematiannya baru tertegak apa yang diimpikan. Mungkin kalau dalam bahasa lebih mudah, kalau kau tanya aku apa yang kau nak buat, mungkin kau betul mesti menulis. Itu yang mahasiswa nak buat. Jadi mahasiswa atau anak muda, benda ni kita tak buat. Kalau kita masa yang sangat banyak di universiti, lebih banyak dengan PMR, itu tak baik lah. PMR aku tak suka PMR tu. Okey. PMR tak baik. Jadi mungkin mahasiswa katanya lebih bersihkan dulu lah. Itu kerja mahasiswa lah. Karya kita tak nak tengok, kita tahu popular. Bila macam tadi Jais telefon, dia mungkin dia nak tangkap lah. Tapi masalah dia nak tangkap, dia nak suruh kita baca buku apa. Dia pun tak ada buku. Jadi buku di Malaysia tidak ada sedang. Teologi Pembahasan ni Indonesia yang terjemah, orang dia Pakistan. Di Malaysia tidak ada. Kita tidak ada origin of ID kita sendiri. Adalah anak-anak pada Syukhin, Al-Atas semua, tapi kita sendiri tak ada. Ini susah.
Kalau nak berubah pun susah. Bukan tu aku pernah cakap, mungkin ini boleh dikatakan sesi-sesi kutu komunis juga lah, sebab aku geram kan. Sebab maksud dia macam apa nama, negara Malaysia tidak akan menjadi satu negara ataupun satelit komunis yang baru, tidak akan jadi. Kerana kalau yang lebih ramai di universiti adalah perempuan, membaca cuma 20 surat setahun, kemudian apa nama, patromil pun dilarang, kemudian apa lagi, kapal terbang hilang, tak jumpa. Macam mana negara ini nak jadi komunis? Ini cuma menghina komunis itu sendiri. Tak boleh, komunis tidak akan boleh berlangsung sendiri kalau berlaku menghina komunis. Mesti negara-negara besar dulu jadi, baru negara kecil macam kita akan ikut. Ini adalah faktor yang besar. Kalau Amerika down habis, sumber dia dah tak boleh dah. Kalau negara tu akhirnya menjadi sosialis, baru kita negara yang ikut yang baru kita akan jadi. Ataupun paling dekat jiran kita di Indonesia, kalau negara itu jadi komunis, baru kita akan ikut. Tapi malangnya negara yang pernah menjadi komunis dulu di Indonesia, ada PKI, ada Parti Komunis Indonesia, itu pun tak nak jadi komunis. Jadi bagi aku benda tu susah, agak epic, agak utopia lah. Pada zaman dulu, zaman struggle, mungkin kita perlukan senjata macam tu. Mungkin satu hari nanti kalau berlaku perang, benda-benda di luar, mungkin kita akan jadi. Ada orang kata Arab Spring dah berlaku, Arab Spring pun Arab Spring berlaku, tapi kenapa tak efek pada Malaysia? Kerana kita tak bergantung pada negara Arab. Mereka pergi haji saja, mereka pergi hantar, pergi agak itu. Jadi tak ada efek apa-apa. Okay. Dia sangat banyak lah tadi. Sangat banyak. Yang baik dalam Islam tak banyak pun. Lepas tu aku pelik. Kenapa orang marah Syiah bila Syiah cakap sahabat ni tak ni? Sebab betul pun dalam sejarah Islam, sejarah khalifah dia, sejarah yang berhubung dengan darah. Pemerintah selalu dengan darah. Ini adalah hakikat yang orang telah. Itu yang bahayanya kalau terikut sangat dengan apa nama, dengan politik setiap parti pemerintahan ni, sebab pemerintah selalu buat masalah. Yang tak buat masalah ni lawan lah. Syariati ke siapa-siapa yang melawan, selalunya akan lebih cool lah. Baik. Apa nama, Umar Abdul Aziz berapa dalam Umayyah? Kalau dalam pemerintahan lain orang kata Harun al-Rashid, tapi darah yang ditumpahkan banyak juga. Jadi dalam bahasa ni, sejarah Islam, jangan, walaupun aku bukan datang sini untuk membela khalifah, seperti mana kalau Ibu Tahrir mengambil khalifah. Ibu Tahrir kita faham bahawa memang khalifah berdarah. Sistem khilafah adalah sistem yang wujud dengan darah rakyat. Itulah fakta. Memang tapi walaupun ada totalitarian, ada monarki, ada sistem pewarisan sebagainya, tapi sistem totalitarian itu menghasilkan penemuan baru, menghasilkan orang ini, sekolah itu, buku ini, dan banyak. Jadi walaupun aku mengkritik sistem khilafah Islam asli, tapi sistem itu lebih better daripada sistem yang lain. Jadi susah macam yang lain darah lagi banyak pun. Bush saja berapa darah dia, Obama berapa. Jadi banyak. Janganlah kita cakap Obama dah bunuh orang, Obama duk ini susah lah. Memang dia tak bunuh, tapi dia yang buat, dia yang leader. Jadi dalam bahasa lain, Islam punya ni aku rasa be fair, ada pro dan ada con. Tapi darah ni pun boleh tahan. Tapi darah yang ditumpahkan mereka tidak lagi lebih keji darah yang ditumpahkan ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua. Itu lagi teruk. Itu lagi kita tak adalah cerita kita berjuta-juta. Umat Islam masa tu pun dah sampai berjuta-juta lagi. Tapi kalau pada hari ini darah orang tumpah juta macam tu. Just number. Hanya number. Kita dah tak boleh benda tu. Jadi kalau khalifah tapi yang melawan ya. Sebab tu yang aku macam apa nama macam bukan tak. Apa nama macam Syiah, Qaramita, Rafidah, nama-nama tadi, Mu'tazilah, semua tu dilabel-label jijik. Oh tak nak Mu'tazilah, oh tak nak Syiah, tak nak. Kenapa? Kerana golongan-golongan ni adalah golongan yang rebel, pemberontak, lawan. Jadi golongan ni kena dicapkan satu benda yang jahat.
Jadi kalau Serina ni juga, manusia adalah musuh apa yang mereka tidak tahu. Tidak kenal, tidak tahu, maka kita musuh. Dan aku boleh kata orang macam Jahil ni, kau faham Syiah tu apa? Dia ingat Syiah ni sekadar nak faham, Syiah sekadar nak makan tai imam, kalau pernah dengar lah. Apa lagi Syiah? Kalau kita boleh kita jadi Syiah tu apa kan? Kita macam definisi yang pelik-pelik. Adakah orang yang makan tai imam ni boleh buat nuklear? Ini sangat kontradik. Jadi makan tai imam boleh buat nuklear, power lah kena makan. Kita kena order. Jadi kalau betul tu boleh menghasilkan kemajuan dan lebih bagus. Negara Iran, korak dia, kalau kita kata korak dia, korak negara Iran tak sekorak negara Amerika. Kalau kita tengok, kita boleh buat filem, filem adalah satu produk budaya yang kita boleh kaji sejarah. Kita tengok filem, aku rasa filem Iran lebih bagus. Budaya mereka tak adalah seteruk budaya di Amerika yang tidak ada satu sistem nilai yang baik untuk mengukur masyarakat. Aku tak nak pergi ke Iran sebagai Syiah. Cuba kita lihat satu tulis lagi. Iran adalah Parsi. Parsi bangsa yang sangat kuat, bukan bangsa yang bodoh. Dalam zaman dulu ada Rom dan Parsi saja yang sangat kuat, bangsa yang kuat di dunia. Jadi aku rasa kalau aku ikut Iran, kalau aku tak ikut sebab Syiah, aku ikut sebab dia bangsa yang power. Kalau aku nak meniru orang, baik aku tiru Iran, baik aku tiru Parsi. Parsi itu sendiri. Daripada aku tiru orang-orang yang Melayu ni, yang tidak ada ideologi yang tetap, tidak ada pemikiran yang canggih, baik aku tiru satu bangsa yang lebih power. Jadi kalau nak ikut, tak nak ikut Islam, tak nak ikut Iran, tak mahu sebab Syiah, tak mahu sebab apa, dia ada satu bangsa yang lama, bangsa yang setara, selegend, bangsa yang seperti mana zaman dulu ada tamadun India dan sebagainya, tapi ini tamadun yang masih wujud sampai sekarang, yang sangat berpotensi mencabar tamadun-tamadun lain. Iran better. Bukan nak ajak Syiah lah, tapi kalau twist kita fikir benda ni pula, dari sudut race dia, bangsa ni sangat bagus. Kalau tak nak race, mungkin benda-benda lain. Jadi kenapa bangsa yang Iran ni dipilih? Dia tak pilih Sunnah, dia pilih Syiah. Kenapa? Sebelum tu bangsa ni sembah api. Kita ada roster, kita pernah dengar Mazda. Kenapa bangsa ni tidak menjadi ini? Ataupun kenapa bangsa ni tak memilih jadi Yahudi? Kenapa bangsa ini memilih menjadi Islam? Apa sebabnya? Sebab tu beza Islam di Iran, dia orang bincang falsafah. Falsafah mereka hidup. Di dalam dunia sunnah falsafah mati. Seperti Imam Ghazali datang memukul falsafah mati. Iran sebaliknya, falsafah mereka hidup. Bukan syariati adalah sebahagian daripada Syiah. Tapi lain-lain lagi kan ni. Kita ada Tatabani, kita ada komen, kita ada Mutahari. Banyak. Bukan nak kempen Syiah lah, nak kempen nak pukul saudara. Sekurang-kurangnya kalau jadi sunnah yang mungkin sunnah yang fikir sama macam orang Abdul. Zaman dulu dia nak Afghanistan orang Syiah. Tapi dia tak fikir nak propaganda ke Syiah. Syiah bukan untuk dipropaganda. Syiah nak bersau. Apa nama? Kita ada tujuan yang hidup dalam muka bumi ni. Kalau bahasa Islam, ikhrajun nas minaz zulumati ilan nur. Ini yang mereka buat. Jadi bukan Afghani datang ketika zaman kejatuhan Islam, datang bukan nak kempennya, dia seru umat Islam kena satu, kena pan-Islamism. Berhentilah gaduh sunnah Syiah, berhentilah kita bangsa yang keterpurukan kita teruk sangat. Jadi yang kita kena buat sekarang ni lawan hegemoni barat. Jadi masalah orang Islam hanya kalau tak kapitalis sosialis. Dua tu, kalau tak barat timur. Masalah kita tidak dibenarkan, ada choice kita sendiri. Kalau kita nak ada choice, kita kena dengar apa? Kalau tak kapitalis, kita kena jadi seorang kiri. Aku tak ada masalah kiri, tapi kena jadi seorang etis. Kenapa? Tak boleh ke kita membangunkan sistem ekonomi? Katalah Nusantara satu tempat yang baik, ranah yang baik untuk kita majukan sesuatu. Kenapa kita kena berpandukan kepada barat? Kita buatlah kita punya sendiri. Sistem yang kita bangunkan sendiri. Inilah kerja orang universiti. Inilah korang kena buat. Kalau tak boleh buat banyak tu, jalan dan sebagainya, satu benda yang mahasiswa selalu miss lah. Mereka ingat dengan aktivisi ke jalan, benda tu sangat yang bagus lah, sangat mulia, sangat jihad di sisi Allah, dapat pahala tertinggi di jalan raya. Sebenarnya benda tu masalah lagi banyak. Sebab pada kerja korang adalah adalah menumpukan pengkajian korang dalam bidang masing-masing dan menjadikan bahan sebagai perlawanan. Benda tu sebagai tesis untuk generasi seterusnya. Masalah kat Malaysia dalam bahasa orang boleh mudah. Tidak ada, kalau korang balik nanti boleh senaraikan berapa banyak buku yang korang baca. Bukan buku yang ditulis oleh orang Malaysia sendiri. Mungkin 10 buku lah korang boleh senaraikan. Nanti aku boleh tahu buku yang banyak korang bagi itu buku BTS. Come on. Kita menegakkan generasi, bukan soal business. Itulah kerja korang.
Korang kena kaji mak. Aku kan bila aku kritik masih bukan ke mana korang tak payah baca masih kena baca, semua kita kena baca. Berhentilah kata berguru dengan setan. Kalau berguru dengan setan terbaik, guru. Orang kata berguru sekali, aku nak berguru dengan setan, dia marah. Dalam masa berguru dia bukan buku lah. Tapi masalah dia, orang suruh berguru tapi buku mak dia marah pula. Susah. Tadi dalam bahasa lain, abaikan benda-benda ni semua. Yang paling korang kena buat, ini tumpukan kepada kerja ni, tapi pergi ke jalan pergi. Tapi itu bukan aksi utama. Kita tidak ada perlawanan dari sudut intelektual, ilmiah, tak ada, tak banyak. Asyik sama ada geng asasi daripada yang dipimpin Dr. Alino ataupun atas ni hakim. Itu saja. Lain tak ada. Kenapa tak berani majukan mazhab perlawanan korang sendiri? Banyak lagi kerja kita kena buat kot. Pergi ke jalan, orang suka masuk penjara. Sekejap, kita pergi penjara. Baik, apa nama apa orang ingat pergi penjara bagus, oh menulis dengan darah. Janganlah tipu. Ke penjara, kau tak kau bukan senang-senang orang nak beli buku, beli kertas, nak di mana Antonio Gramsci nak bagi kertas lah. Susah. Kau kena dilibut, lelaki kena libat. Sorry aku cakap, lelaki memang kena lah. Aku nak bagi nak ancaman ke apa, tapi nak beritahu sebenarnya jangan berutopia bukan-bukan sekarang ni kita fikir untuk next generation, bukan fikir takut untuk ulama tak. Lawan tetap lawan, tapi bukan kerja mahasiswa pergi ke jalan dan mengabaikan dunia yang sepatutnya kau manfaat. Kalau saya nanti boleh je pergi ke jalan, tapi dalam masa lama dia jadi seorang pemikir yang hebat. Kita boleh tulis tapi kita pergi ke jalan tak ada masalah. Tapi pergi ke jalan bukanlah prioriti kau. Prioriti orang ke jalan ni orang lain. Mungkin anak muda kerja kilang itu dia orang kerja dia orang. Dan kalau kau pergi ke jalan pun sistem universiti tetap berjalan, aku tetap berjalan, tidak tergugat pun. Tapi kalau sebaik saja pekerja kilang pergi ke jalan habis. Tutup. Kapitalis lingkup di Malaysia. Jadi korang pergi jalan tidak ada efek pun. Sebenarnya untuk menaikkan adrenalin muda korang akan pergi seronok kalau pergi jalan. Tapi hanya pergi ke jalan saja tak akan bawa korang ke mana-mana. Tumpukan kepada bidang korang itu lebih bagus. Tumpukan bukan tumpukan dan kemudian pergi kahwin seronok. Itu bukan dia. Itu rahsia Islami. PMI dia suka benda tu. Itu sama lah. Suka ni kahwin tak? Kahwin tak pasal itu tak isu lah. Tapi biarlah produktif. Jadi apa nama buat tadi, tumpukan bidang korang dah selesaikan sesuatu. Kahwin tak kahwin tu tak elok. Tapi kalau ada buku-buku yang PMI buat, aku tak jumpa pula. Mungkin Zulkhairi dulu ada tulis buku, tapi buku apa? Buku catatan-catatan, kata-kata apa? Tak lah, aku tak jumpa. PMI banyak buat masalah untuk aku. Aku tak suka PMI. Jadi susah masalah macam ni. Masalah ni mengganggu aku. Dia mengencatkan perjalanan intelektual korang. Mahasiswa ni lah kerja korang. Kenapa syariat kita kena ini? Dia inspirekan mahasiswa buat kerja dia. Kerja korang ni. Kalau buat Rafsan fikir tu bukan kerja dia pergi ke jalan ni, korang rumah siapa-siapa dia boleh pergi ke jalan. Itu. Tapi kalau dalam bahasa lain di dunia ketiga ni, kita tidak ada karya yang cukup untuk menampung populasi 30 juta rakyat Malaysia. Korang tak cukup. Tidak ada buku selain pada usia yang atas, influencer masyarakat membangun dan sekian-sekian. Itu saja. Apa lagi? Kemudian orang akan cari sama ada korang nak pergi ke sekolah marxism ke apa nama, ataupun ke hakim ke apa, kemudian pentingkan nama Allah ataupun Habib ke ataupun kepan. No, buat platform sendiri. Bangunkan korang punya sendiri. Apa dia aku tak tahu. Janganlah dia ikut Yusuf Maji pula. Buat korang punya pasal. Yang penting masyarakat hari ni kena diajar berfikir sendiri. Jangan ikut orang. Fikir. Apa yang aku buat fikir. Akhir pada takut adalah takut berfikir. Jangan takut. Itu. Tak ada arti melarang korang berfikir pun. Tak ada arti. Kenapa takut? Itu je. Fikir. Lawan. Tanya dan lawan. Go on. Itu saja. Tak susah. Mungkin lah sekali korang mungkin satu hari korang aku nak biar tu. Gratis lah. Jadi gratis. Itulah. Nanti korang kat hujung, nanti korang lewat. Korang ada satu benda yang korang tak boleh selesaikan, korang terduduk. Okey, fine. Tak. Aku nak bertuhan. Fine. Situ. Semua orang kena terokor jalan masing-masing. Jangan takut kepada siapa pun. Dan kemudian dengan itu, Tuhan akan tunjuk korang jalan. Korang akan jadi seorang rebel ataupun pemberontak yang lebih baik. Yang lebih bernas, lebih cerdik. Bukan macam guru-guru murtad yang lain yang mengapik tu. Guru-guru itu tak perlu dilayan. Guru-guru itu akan mati sendiri. Sikit hari lagi. Sebab guru-guru itu tidak ada apa-apa yang untuk dijual kepada orang. Ada benda untuk tawarkan pada masyarakat. Tidak ada. Banyaklah aku buku biar. Biar. Orang itu saja dia tadi. Betul tak? Oh, okey dulu. Lagi. Ada, dia bukan tanya ni tu bukan tanya otak lah. Kita tanya nak share lah, mana tahu kan.
mengajarkan korang aku mengajarkan korang menjadi seorang yang militan. Militan, ingatlah, militan bukan angkat senjata pergi bunuh orang. Kalau negara kita macam Lebanon mungkin kita angkat senjata lah. Kalau negara kita bukan macam tu tak payah. Militan dari sudut pemikiran korang. Ini yang kerja korang luar. Korang kena organize korang, masalah setempat korang apa. Kalau masalah kita sendiri kita kali selesaikan. Kita nak masalah orang lain. Kalau kelompok kecil, kalau kawan-kawan sekolah kita tepi-tepi kita tak diselesaikan, masalah yang rakan-rakan kita diselesaikan, senang nak selesaikan masalah ini. Jadi bagi aku dalam masa muda, kalau seorang boleh selesaikan 10 orang masalah, banyak masalah selesai. Berapa orang dah korang ni? Korang selesaikan 10 orang punya masalah, banyak dah selesai. Tak perlu benda yang susah pun. Kita tak perlu organisasi yang ramai sangat ni. Buat apa? PMI tak pernah ajar benda-benda ni. Tak pernah ajar orang nak berfikir dengan baik, tak pernah ajar orang untuk menyusun diri sendiri. Dah. Sampai bila nak ikut benda ni? Apa ya? Semua orang patut fikir masing-masing. Ini nasib korang. Korang tentu kat selepas ni korang kena kerja. Selepas ni apa yang korang nak jadi? Adakah diri korang ni mampu untuk orang dan untuk sosial korang? Lepas ni korang akan balik ke Kedah lah, ke Terengganu lah, ke perkampungan nelayan korang lah, ke rumah kampung-kampung. Apa masalahnya? Berapa ramai orang buta huruf dekat Malaysia lagi? Kalau dah habis, kenapa orang dah celik umur pun orang tak suka baca? Dan bila orang suka baca, kenapa orang tak boleh? Mungkin masalah ni korang kita selesaikan. Ataupun masalah gaji minimum yang tak selesai. Aku cakap terang, komunis tidak akan wujud jika kita bekerja dengan baik. Ataupun dalam masalah aku bukan anti komunis lah. Aku nak, maksudnya aku tidak mahu orang ingat, orang yang tak bertuan ingat mereka sangat bagus dan orang yang tak bertuan sangat bodoh. Aku tak bina langsung. Aku tak musuh etis, tapi kalau orang ingat bahawa etis ni dan masih adalah satu sarana yang baik, ini tidak betul. Jadi dalam bahasa saya pernah cakap, kalau gaji pekerja lebih baik, ataupun mungkin 2,000 ke gaji pekerja, ataupun part time gaji mahal, tidak ada peluang untuk orang untuk anasir luar nak masuk pun. Tidak ada. Kalau macam sebab tu kalau negara maju macam Sweden ke Skandinavia, negara yang lain, dia tidak pergi kerja di komunis, dia pergi ke benda lain. Jadi dalam bahasa lain, semua ini tidak akan ada peluang kalau korang boleh perform korang lebih baik. Kalau umat Islam lebih baik, tidak ada sebab untuk orang buta pun. Itu je. Sebab kenapa orang buta? Sebab kita balik itu orang cermin sebab kita lah. Ini yang menyebabkan orang anti agama semua ni, orang benci agama, meluat dengan agama ni. Kenapa ada grup yang anti agama, tak babi semua ni? Sebab kita sendiri. Jadi tapi sebab kita bukan kita kena reaksi daripada dia orang ni tak guna. Sebab dia orang dah buat macam ni. Orang macam ni dia tidak fikir, dia orang tidak baik. Jadi tak perlu layan. Cuma patutnya kalau tak boleh ubah orang lain, kita sendiri kita boleh ubah. Kalau kamu boleh ubah diri kamu, banyak benda yang dia boleh selesaikan. Contohnya orang lain tak perlu nak bantu kamu dah. Tapi kalau kita boleh boleh diri kita dan kita boleh bantu orang lain, itu lagi sangat bagus dah. Dan kalau di mahasiswa dalam bahasa lain lebih mudah, inilah kerja korang boleh membaca dan hasilkan sesuatu untuk bidang korang. Khususan korang lah sepatutnya spesifik dalam bidang korang. Ada orang lain lagi. Dalam 10 tahun lagi, mungkin dalam balik nanti korang boleh tengok selain pada yang cakap apa yang buku yang patut korang tulis, apa yang korang baca, buku tu baru. 10 tahun lagi apa gaji pada Malaysia? Apa gaji pada Malaysia? Kapal terbang pun hilang, padan pun berceroboh. Apa lagi kan? Terus pergi larang. Dia nak kata aku. Jadi apa lagi yang jadi 10 tahun lagi? Jadi macam mana? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi saya. Itu soalan. Itu soalannya. Aku macam bau lagi. Sistem kita tak ada sistem ni. Tapi sistem ni akan berubah bila kita semua dah celik. Okey. Maksudnya ada orang ingat dengan apa nama menyuguhkan idea Marxism. Okey, jadi dalam masa lebih muda. Kita tak boleh bagi buku kepada orang yang buta huruf. Kepada masyarakat yang buta huruf. Apa yang perlu buat dulu? Ya. Kena buat sekolah. Kamu kena buat satu benda yang dia boleh faham apa yang benda yang kamu nak bagi. Jadi sebelum nak apa, ada orang macam kawan-kawan yang lain macam apa nama, kau nak buat satu benda, kau nak suguhkan idea Marxis. Tapi kalau orang tak suka baca, kau jual idea Marxis kat apa? Kena ada orang yang suka baca dulu, kena ada orang yang boleh baca. Kalau kualiti masyarakat Malaysia cuma je 2 setahun, 3 muka surat, 4 muka surat setahun, macam mana kau nak jual idea kau? Tak boleh.
Jadi susah. Tambah-tambah kalau mahasiswa di universiti tak baca buku, apatah lagi orang-orang di kilang. Jadi balik pada apa yang patut kita buat, apa yang patut mahasiswa buat, aku tak tahu. Aku cakap aku tak tahu. Maksudnya masing-masing ini sarana sebagai seorang aku yang grow up yang tak nak aku keluar dari universiti dan aku buat cara ni lah. Jadi kalau macam mungkin orang dalam universiti mungkin boleh create lebih banyak group. Yang lebih group ni bukan nak cari orang usrah orang, rebut anak usrah. Tak. Ini permainan anak-anak kampung. Anak kampung boleh rebut gym usrah, maksud Isma, ST datang bagi adik gaduh lagi. Gaduh macam ni, etnik konflik etnik ni tak bagus untuk aku. Tak bagus untuk korang juga dan tinggalkan. Korang dia korang mungkin korang patut buat sesuatu lah. Tak tahu apa, mungkin korang patut create paper ataupun buat. Mungkin TFTN aku nampak TFTN model yang baik. Tapi tak perlulah jadi macam TFTN. TFTN sikit-sikit pusing aku tak suka pusing. Minta maaf lah, tapi mungkin ada TFTN di sini. Tapi maksudnya ada model, tapi model tu bagus. Model yang boleh bergerak dengan anak muda sini. Korang boleh set up, korang punya idea. Masalah lokal tak perlu diselesaikan dengan cara international. Mungkin kaedah korang yang lebih bagus untuk selesaikan masalah. Tak tahu apa, pulang. Mungkin masalah di kampung ataupun masalah di dalam bilik korang, masalah di dorm korang, masalah PTP tak buat kerja semua ni, tak guna semua. Mungkin korang yang patut buat sendiri apa dia organisasi korang. Mungkin korang sendiri yang patut turun ke jalan, ke gelandangan semua korang set up organisasi korang. Tak. Tidak perlu ikut siapa-siapa pun. Jadi diri korang sendiri. Latih lebih ramai yang berfikir, latih lebih ramai yang boleh baca. Buat mungkin boleh starting dengan kau baca satu bab, kita bincang. Lebih ramai orang baca lebih bagus, lebih ramai orang mendengar lebih bagus, diskusikan, lawan bicara. Aku mah sekarang agak ayat yang agak sama silah, lawan bicara. Sebab bicara korang tak kerja dia bagi bicara bagi assignment je ke korang. Sebab dengan banyak assignment yang dibagi pada korang tidak ada masa nak membaca buku, nak melawan dia. Jadi kalau aku nak kempen batal ni apa nama haramkan assignment. Assignment yang banyak-banyak ni mungkin kos-kos doktor semua mungkin susah sekolah. Aku tak tahu dia ni macam mana lah. Tapi kos-kos yang lain macam sosial tak perlu banyak sangat assignment. Orang perlu banyak baca, banyak menulis dan turun ke dalam masyarakat. Itu kerja korang sosial. Itulah dengan macam tu korang boleh dapat sastra yang baik, korang boleh dapat penulisan lebih baik, korang boleh berinteraksi dengan masyarakat dengan lebih baik, korang boleh setak dengan lebih baik masyarakat. Sebaliknya orang yang ambil sastra yang ambil sains sosial tak mampu menyumbang untuk masyarakat. Sama juga dengan Islamic study. Dia ingat dengan jadi ustaz-ustaz ni, dengan jadi Islamic study, bukan jadi ustaz-ustazah. Apa pemahaman yang sangat dangkal? Salah. Pengajian Islam kau kena belajar dan faham dan jadikan kau seorang Muslim, bertakwa, beriman dan benda ni antara kau dengan Tuhan. Bukan untuk kau dapat sijil dan kerja menjadi jahil, jakim. Salah. Lapangan dan sikit hari lagi aku beramal kan. Macam Nabi lah beramal. Masjid ataupun surau ataupun ni semua ni akan pipe dia tadi akan pecah. Pipe pekerjaan ustaz-ustaz ni, pipe dia tadi dia akan pecah dan keluar semua tank-tank ni. Sebab demand ustaz sikit hari lagi tak habis. Ketika itu habis kau akan jadi buat macam aku boleh lah. Habislah aku mengajar agama tapi aku rasa aku tak nak jadi ustaz. Mau ni pun ni. Sebab dia lah ada ustaz dan 3 orang okey lah, tu pun dia kena jujur dengan agama lah. Tapi banyak sangat ustaz ni hanya menimbulkan basi pada agama, busuk, meluap pada agama. Jadi sepatutnya orang yang mengajar agama dia kena jadi somebody, kena jadi sesuatu. Buat, kau kena terus ke sastra, kau kena terus ke seni, kau kena terus ke perniagaan benda lain, bangunkan masyarakat, empowerkan orang, buat organisasi sosial, semua nak jadi ustaz. Akhirnya ustaz ni sebab dia ambil pengajian Islam, dia jadi sangat ni dan macam tak ustaz ni sah, tak baik. Benda-benda ni tak, benda pipe ni akan pecah sikit hari lagi. Sebab dulu demand IT je ada. Kawan aku tak. Dulu ambil IT dapat diploma daripada Kedah, daripada Queen, akhirnya jumpa kerja lain, kerja Pizza Hut. Kalau sekarang nak jadi Pizza Hut, kau tak payah kerja diploma. Tak usah. Silakan orang jumpa kau kat kedai belai kita. Jangan bagi jumpa kau betul lah betul. Tapi dalam bahasa lain sepatutnya kalau setakat nak kerja tak payah masuk universiti. Setakat nak kerja pulang, setakat nak kerja tak payah masuk universiti. Di universiti adalah tempat orang nak study ilmu dan cabar segala ilmu sebelum ni. Cabar Islam kalau ada cabar. Dan korang like aku bila ilmu Islam ni bukan menerima macam tu, menerima dengan cabaran. Jadi cabar apa yang kau percaya. Akhirnya kau jumpa apa yang kau nak jumpa. Tapi kena ikhlas lah. Jadi kalau jadi ustaz saja, ni pengajian Islam, ada pipe dia akan pecah. IT pun dah, demand pun tak banyak dah.
sikit hari lagi kos-kos lain pun akan tidak ada demand, habislah. Dan ketika itu lebih ramai orang menganggur. Jadi sama ada kalau nak kerja, baik esok tak esok. Kemas beg, dah habis. Jadi entrepreneur sendiri. Ataupun kalau betul nak belajar betul. Dan bukan niat korang nak jadi kerja, nak jadi orang yang lebih baik. Jadi orang lebih berguna untuk masyarakat. Sebab korang yang dapat SM universiti, orang lain tak dapat. Banyak tak ramai orang ni dah lah, fakir pun sedap. Kau tak tentu dah tak tunjuk. Ada. Soalannya lebih kepada ini bukan dengar dan dekat dekat tapi dengan internet lah. Mana kat internet boleh cakap macam Saya ya dah berpuasa dulu tak ada. Ya, soalannya lebih kepada bila dengar orang cakap banyak bercakap kita melawan, kita rebel, kita menentang kerajaan. Tapi tak ada sekarang tak perlu tapi macam ikut historinya mereka yang melawan pemerintah saya hati semua tu. Saya masih baru macam ni. Tapi cakap golongan yang melawan ni, apa hasil mereka? Kami melawan mereka atau mereka pernah tak golongan yang melawan ni golongan pemerintah? Yang kalau pernah apa hasilnya? Sama je dengan pemerintah sebelum tu. Dia Syariati mati lah. Dia mati sebelum revolusi Iran. Tahun tu macam tu lah. Tapi kenapa orang cakap dia sebagai arkitek revolusi Iran dan